saya dengan ini mempersilakan Yang Berhormat Saudara Rafizi Ramli, Timbalan Presiden merangkap Menteri Ekonomi untuk menyampaikan ucapan pergulungan. Yang Berhormat Saudara Rafizi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Tachahau, Hanakam, Saudara Pengerusi Tetap, Saudara Anwar Ibrahim, Presiden Parti, yang saya kasihi Kak Wan, Pengerusi Majlis Penasihat, Saudara Saifuddin, Naib Presiden, Ketua Wanita, Ketua Angkatan Muda, sahabat-sahabat pimpinan dan saudara-saudari perwakilan semua. Saya ingat ini kongres yang paling selesa kot. Kalau tengok kepada semua hari ini, sangat selesa. Kalau yang tak selesa pun mungkin ada 4-5 kerat yang duduk ke atas ni. Sebab kalau dulu sebelum kita jadi kerajaan, kalau untuk dapat tepukan dan sambutan yang baik daripada perwakilan, kita hentam pembangkang masa lawan kita kan. Saya tengok sekarang ada kaedah baru. Kalau nak dapat sokongan dan juga tepukan yang kuat, pembahas akan hentam menteri-menteri yang ke atas. Seronok korang ya satu hari. Tapi saya ingat lepas ini, siapa yang nak jadi menteri, timbalan menteri, perlu tanda tangan aku janji, bersedialah kena maki dekat kongres tahunan. Tapi saya sebenarnya bersetuju dengan banyak pandangan-pandangan itu, sama juga yang disebut oleh sahabat-sahabat pimpinan yang lain. Memang betul dalam tahun pertama, oleh kerana banyak tumpuan kita itu ialah soal membetulkan perjalanan negara. Memang saya sendiri akui bahawa saya sendiri sebagai timbalan presiden, pejabat saya dan saya pasti pimpinan-pimpinan yang lain juga, kita memang ada banyak ketinggalan dalam berhubung dan menjaga silaturahim kita dengan kawan-kawan daripada parti di bawah. Dan insya-Allah itu perkara yang perlu saya dan rakan-rakan yang lain perbaiki. Permintaan saya satu saja. Asalkan kena dengan tata kelola dan juga aspirasi kita untuk bawa perubahan dalam kerajaan. Kalau kamu datang minta projek 2 bilion, memang kena halau. Kalau yang lain mengikut peraturan, insya-Allah saya ingat kita dalam parti dan pimpinan, tumpuan kita dalam tahun 2024 ke atas ini ialah supaya kita dapat seimbangkan kedua-dua perkara tersebut. Terima kasih kepada pembahas-pembahas yang telah mengupas isu-isu nasional. Saya tahu dia tak mudahlah daripada kita parti pembangkang. Dia sebenarnya lebih mudah berbahas untuk hentam lawan daripada berbahas untuk bercakap dan mengupas isu-isu untuk membina negara. Khususnya dalam perkara-perkara pentadbiran dan idea-idea dasar yang memang mencabar kita. Sebab itu saya tengok berbanding dengan perbahasan-perbahasan kongres yang lepas, memang rasa hamba sikit kali ini. Dia tak sama macam yang lepas-lepas, orang semua rasa gembira, rasa semangat, yang jerit lawan tetap lawan banyak. Ni tak banyak kali ini. Sebab itu saya nak minta, ada sedikit permintaan dengan Datuk Seri Anwar. Saya jarang minta benda, hari ini perbahasan last kali ini saya nak minta Datuk Seri Anwar, kalaupun perbahasan kita hamba hari ini, jangan cuba-cuba nak buat gimmick macam Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kot-kot lah orang dok kata, populariti Perdana Menteri ni dah jatuh, tengok perbahasan Kongres pemecah hamba, kot-kot lah Datuk Seri Anwar lepas ini, konon nak menarik diri, lepas tu balik tanya Kak Wan. Jadi, saya sedari hakikatnya selepas 1 tahun, dengan segala cabaran kita, Saudara Anwar telah berjaya membawa kestabilan politik kepada negara kita, walaupun keputusan PRU 15 itu sebenarnya kucak-kacir. Kalau tengok kepada keputusan PRU 15, dan saya semalam Datuk Seri Zamri ada
duduk sebelah saya mewakili Barisan Nasional. Jadi kami sebut, sekarang ini kita dah tak ingat tempoh masa 1 minggu yang begitu kucar-kacir untuk kita menubuhkan kerajaan. Bagi mereka yang terlibat, beberapa daripada kami, tempoh masa itu adalah tempoh masa yang saya tak boleh nak gambarkan. 3-4 hari tak tidur, segala jenis kusut masai, segala-galanya. Tapi sekarang kita dah tak ingat semua itu. Kerana hakikatnya, satu perkara yang sangat-sangat diperlukan oleh negara sejak tahun 2018, iaitu kestabilan politik. Saya ucap tahniah kepada Datuk Seri Anwar kerana telah mengembalikan kepada negara kita. Memang betul mungkin sekarang kita ambil mudah macam benda tu memang daripada dulu macam itu. Tapi jangan kita orang lain lupa tak apa. Kita dalam parti jangan lupa. Sebab itu kalau orang tanya saya, orang selalu tanya, ini kenapa Menteri Ekonomi ni jarang sangat jumpa dengan Perdana Menteri? Dia gaduh dengan Perdana Menteri ke? Saya memang jarang kacau Datuk Seri Anwar. Tak minta tarikh, tak jumpa semua sebab saya ingat satu benda. Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri yang kita perlu pastikan ada kestabilan politik dalam keadaan kita berdepan dengan pembangkang yang suka acah-acah. Dia bukan macam zaman kita jadi pembangkang dulu. Daripada dulu macam-macam yang pembangkang kita acah. Kalau saya boleh ingat balik ni dah. Mula-mula masa tempoh seminggu itu, dia acah cukup jumlah. Cukup jumlah, acah je. Jadi rakyat semua duk fikir, pelabur semua cukup jumlah ke tak cukup jumlah ni tak? Lepas sudah pun Datuk Seri Anwar angkat sumpah. Ada acah lagi. Masih lagi acah nak tebuk atap. Lama mana nak tebuk atap ni? Lepas 1 bulan ke 1 bulan sampai pelabur, media duk tanya kita tiap-tiap bulan. Adakah kerajaan ini akan tumbang? Lepas tu nak masuk bulan 4, bulan 5, ada acah baru lagi. Acah untuk menang dekat Selangor. Amir mana Amir? Berbulan-bulan Amir tak tidur. Kotlah acah dapat menteri besar. Daripada Kot Azmin acah jadi menteri besar Selangor baru ke. Kemudian dah tak menang. Mari acah baru. Acah kerajaan akan bertukar pada 31 Ogos. Kita tunggu sampai 45 Ogos. Sampai ke sudah tak bertukar. Dah habis 1 tahun kena acah. Akhirnya Muhyiddin acah nak letak jawatan saudara-saudari. Sekarang kita gelak. Kita gelak. Sebenarnya 1 tahun yang memang macam-macam jadi dalam keadaan kita kena menguruskan negara yang kita ambil alih itu kucar-kacir dalam pelbagai bentuk. Sebab itu, saya sebenarnya nak ambil, saya jaranglah ulas sangat komen-komen dekat luar. Kalau orang kata kerajaan tak popular ke, survey begitu, survey begini, saya nak ulas sedikit. Sebab biarlah yang terbaru ni nampak bila pembangkang pun tak ada isu sebenarnya. Selain daripada cerita yang terbaru ini, cerita Ustaz Hadi mandi dalam kolam, selain cerita itu, cerita yang pembangkang duk bawa sekarang ini ialah populariti Datuk Seri Anwar dan kerajaan perpaduan jatuh, dia kata. Dan jatuh itu sebab ekonomi tak bagus. Sebagai sebuah parti lah, memang resam kita, memang gaya kita, kita tak pernah tolak pandangan orang. Apa yang orang tak pernah kata, pandangan macam-macam bagi. Tapi resam kita juga, tambah sekarang ini kita dah jadi kerajaan, ada pandangan yang bila bagus dan bila disokong dengan data, dengan bukti, dengan kupasan yang baik, pandangan itu kita ambil sebagai azimat. Memang betul. Tapi banyak juga pandangan-pandangan ini yang sebenarnya tidak berpandukan kepada bukti, kepada fakta. Maka pandangan ini kita ambil with a pinch of salt. Dan itulah pandangan saya kalau soal populariti dan perkara-perkara yang cuba dimainkan sekarang. Sebab kalau kita ingat sejarah kita lah, bila masanya orang kata PKR dan Datuk Seri Anwar ni popular?
Mana pernah? Memang tak pernah pun. Dulu zaman daripada awal dulu, orang kata PKR ni parti the weakest link. Bila tahun 2008, keadilan sebagai sebahagian daripada Pakatan Rakyat menidakkan majoriti 2/3 Barisan Nasional dan membawa kepada perubahan yang kita ada sekarang. Masa itu walaupun kita parti paling besar dalam parlimen, tak ada orang kata kita okey ke apa. Kawan dan lawan kata kita the weakest link. Kalau orang cerita pasal Melayu, dia kata yang kuat PAS. Kalau kata yang sokongan kuat bukan Melayu, dia kata DAP. PKR ni melukut di tepi gantang. Jangan kita lupa saudara-saudari. Sebab tu saya tak lut. Kalau ada orang kata sekarang ni tak popular lah, merudum. Lebih teruk daripada itu orang pernah kata kepada kita saudara-saudari. Sebab itu bila tahun 2014, 2015, bila kita dah nampak PAS tidak lagi sehaluan dengan aspirasi negara progresif yang kita bawa, bila kita kata kita kena berpisah daripada PAS, lalu kita tubuhkan Pakatan Harapan, yang ramai bagi pandangan yang menentang itu adalah kumpulan yang mengaku progresif sendiri. Yang bagi pandangan kata, PKR ni kamu ni lemah, kamu ni sepatutnya PAS nak apa bagi sajalah. Saya ingat lagi ada satu kumpulan aktivis-aktivis sosial sampai buat mesyuarat untuk meyakinkan supaya tukar Kak Wan daripada Presiden Keadilan masa itu. Sebab dia kata Kak Wan ni tak cukup kuat, habislah kita. Kak Wan ingat masa itu. Kalau kita ni jenis dengar dan ambil pot apa yang orang kata kat luar saudara-saudari, kita tak menang 2018 dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri pada hari ini. Kalau kita balik lebih awal lagi, masa keadilan ditubuhkan tahun 1999. Masa itu orang kata, kamu takkan pergi mana-mana. Penganalisa kata, parti pelbagai kaum tidak ada harapan dalam negara kita. Saya ingat lagi masa saya muda-muda, kecewanya bila kita pujuk orang, cuba dapatkan kawan-kawan masuk dalam keadilan. Jawapan yang saya dapat daripada orang yang paling terpelajar pun, parti pelbagai kaum kat Malaysia ni tak ada harapannya. Buang masa saja. Kemudian, bila Datuk Seri Anwar duduk dalam penjara lama tu, semua orang kata keadilan ni tak ada Anwar, tak ada apalah. Dia berjuang hanya untuk Anwar saja. Tak ada harapan. Yang kata ni siapa? Penganalisa-penganalisa politik lah. Yang macam yang kita ada sekarang. Tahun 2004, kita tinggal satu kursi. Pun sama, penganalisa politik, survey tak survey, kata keadilan akan berkubur. Lepas itu. Kemudian tahun 2013, 2015, Datuk Seri Anwar ke penjara pun sama. Orang kata macam itulah. 2016, bila kita buat Pakatan Harapan, kita kata nak menang kena 3 penjuru. Pun sama. Penganalisa politik, profesor, ahli akademik, universiti mana, semua kata ini semua akan kalah. Masa kita menang, tak ada pula dia minta maaf saudara-saudari. Ni yang duk tulis ni, analisa demi analisa. Bila kita menang, pernah dengar tak? Ada seorang penganalisa politik tampil ke hadapan kata, sebenarnya saya silap 2 tahun lepas. Sebenarnya, keputusan yang dibuat oleh PKR itu adalah tepat. Kita takkan dapat, saudara-saudari. Sama, lepas tahun 2020, kena khianat dengan Sheraton. Ini penganalisa yang sama juga ni, yang duk bising semua ni. Dia dah kuburkan kejayaan politik Datuk Seri Anwar pun. Dan akhir sekali, nak masuk dalam pilihan raya umum tahun lepas, bila kita sepakat kata tak perlu kerjasama dengan PAS, dengan Bersatu, kita masuk jadi blok terbesar dan itu bagi ruang kepada Datuk Seri Anwar untuk merundingkan penubuhan kerajaan selepas pilihan raya. Punlah termasuklah Merdeka Center ke, termasuklah pun kata tak boleh ni, PKR akan kalah besar. Macam kalah dalam pilihan raya negeri. Jadi sebab itu saudara-saudari,
Kalau kita tengok balik analisa cerdik pandai segala yang ada kat luar ni, bila masa mereka pernah meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri? Tak pernah. Sebab itu, selama bertahun-tahun sudah jadi disiplin kita. Kita dengar, kita tapis, tapi kita tidak akan sekali-kali menunggu untuk didendang. Kita memang parti yang tak pernah didendang daripada hari yang pertama. Kita tak didendang kerana keputusan kita itu menongkah arus. Kadang-kadang keputusan kita mendahului zaman. Dan memang ambil masa untuk rakyat, untuk kumpulan, untuk cerdik pandai ini dapat melihat beberapa perkara yang hanya pada ketika itu berdasarkan bukti kita, data kita dan kepekaan kita sebab dekatnya kita dengan suara hati rakyat. Masa itu kita nampak, orang lain tak nampak. Jadi kalau nak jadi parti didendang, masuk pribumi. Kalau nak konon jadi parti popular tapi tak pernah jadi kerajaan, jadi Perdana Menteri, masuk PAS. Tapi kalau kita nak jadi parti yang berjaya membawa perubahan dan anjakan dalam negara dan masyarakat, walaupun kita sering dikritik berkali-kali, saudara-saudari, setialah, insya-Allah dengan keadilan kita akan terus mencipta masa depan kita. Baik, Pengurusi tetap saya minta dalam 5-6 minit lagi sebelum gong tu bunyi. No? Okay, dibenarkan. Sebab saya tahu bila saya kata begitu, ada media ni dia akan tulis, PKR ni nampak sombong. Tak nak dengar orang di luar. PKR, timbalan Presiden PKR mengkritik pakar-pakar. Dia akan tulis macam itu. Sebab ni zaman clickbait. Dia orang tak baca dah apa dia kat bawah tu, dia baca kat atas. Kenapa saya berani sebut begitu? Kerana analisa-analisa yang dibuat itu tidak bersandarkan kepada fakta. Faktanya begini, kalau dikata Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya sebagai Menteri Ekonomi Kerajaan gagal memulihkan ekonomi, dia kata. Sebab itu saya tanya Muhyiddin dalam parlimen, dia tak boleh jawab. Faktanya begini, pertama, ekonomi politik negara ni stabil. Datuk Seri Anwar dah menyelesaikan sebahagian daripada masalah paling utama negara sebelum ini. Bukan saja dalam kerajaan stabil. Sebelum itu kucak-kacir Malaysia ni 5 tahun. Dalam parti yang jadi tonggak kerajaan dalam keadilan, kita tidak pernah lebih stabil daripada yang kita ada sekarang. Sebabnya, kita tak ada Hamzah Zainuddin dengan tak ada Azmin Ali dalam parti ni. Kalau ada Hamzah Zainuddin, Azmin Ali kat parti mana-mana, hebat macam mana pun tak stabil lagi. Kita dah kena dulu. Soal misi menstabilkan harga barang. Bila kita mula-mula ambil alih, inflasi 4%. Sekarang tak sampai setahun, Oktober 1.8%. Tu yang saya duk tanya, ikut mananya kamu kata harga barang naik? Inflasi makin turun, paling rendah. Paling kurang, kalaupun tak nak sokong yang komen itu, jawablah bab ini. Kalau kamu kata ekonomi tak baik semua, kamu jawab ni macam mana dalam keadaan inflasi 1.8%. Kamu kan ada PhD. Yalah, tapi Mas Surah pun ada PhD juga, ya tak? Sudah. Misi untuk mencipta naratif pertumbuhan ekonomi negara supaya kita boleh menarik pelabur dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Datuk Seri Anwar lancarkan ekonomi madani. Kita lancarkan pelan peralihan tenaga. Kita ada pelan industri yang baru. Kita ada kajian separuh penggal. Kita ada belanjawan. Zaman Muhyiddin PDF dulu berapa banyak dia buat? Paling kurang bila penganalisa nak komen, rujuklah, bandingkanlah, biarlah dia berasaskan kepada fakta. Misi kita untuk mengurangkan hutang kerajaan dan mengukuhkan kedudukan kewangan negara.
InsyaAllah tahun 2023 kita akan dapat mencapai sasaran pengurangan defisit 5%. Tahun 2024, 4.3%. Tahun 2025, 3.5%. Dan daripada 2026 ke atas, kita akan mula melihat hutang kita berkurang. Jadi kok mananya gagalnya? Zaman 33 bulan dulu, pernah kita tengok apa-apa rancangan untuk mengurangkan hutang. Jadi yang dok komen ni, komentar ni, kalau pun nak komen, tengoklah yang itu dulu. Dan yang terakhir sekali dari segi datanya, pertumbuhan ekonomi tidak pernah berlaku. Saya ingat sejak tahun sebelum 2018 pun lagi, ada pertumbuhan dari satu suku ke satu suku secara berterusan. Ini kali pertama dalam sejak beberapa tahun yang lampau. Suku pertama tahun ini berbanding suku keempat tahun lepas naik 0.9%. Suku kedua berbanding suku pertama naik 1.5%. Suku ketiga, saya sebenarnya dah pucat tahu suku ketiga. Habislah ni macam mana ni tak naik. Suku ketiga naik lagi 2.6%. Dan berdasarkan keadaan sekarang, insya-Allah kita akan dapat melepasi sasaran pertumbuhan kita. Ini berlaku dalam keadaan seluruh ekonomi dunia sekarang ini tengah lembab. Muhyiddin tak jawab. Penganalisa ekonomi tak jawab. Kalau walaun tak faham, okeylah, memang walaun macam itu. Tapi bila ada komen-komen yang konon datang daripada cerdik pandai, daripada media, tapi dia tak tunjukkan data dan perspektif yang betul. Sebab itu hari ini saya nak jawab secara politik, saudara-saudari. Baik sikit lagi ni nak cerita pasal ringgit. Sebab dia akan kata, yang itu tu tak penting. Sebab ringgit kita jatuh. Aku nak tanyalah walaun ni, berapa kali kau pergi New York tiap-tiap bulan? Yang sibuk sangat ringgit jatuh. Kau import Mercedes berapa biji tiap-tiap bulan? Ringgit dia kata jatuh. Baik Yang dia tak yang tidak dikongsi. Yang itu yang kadang-kadang saya kecewa. Kerana memang betul kita dah terangkan, kita terpaksa mengambil keputusan untuk tidak membebankan rakyat. Kabinet bersetuju dengan pandangan Bank Negara bahawa dikekalkan kadar faedah itu kerana walaupun itu ada kesan kepada nilai ringgit, tetapi ia akan terus mengembangkan ekonomi negara. Tapi sebenarnya kalau kita tengok daripada akhir Jun 2023 ke akhir September 2023, yang ini yang saya nak tanya, ini termasuklah perwakilan ni. Memang betul ringgit melemah, makin melemah. Kita susut nilai 0.2% dengan Singapura. Betul. Kita susut nilai Jun ke September itu sebanyak 0.6% dengan Amerika. Memang betul. Tapi tak pernah disebut. Contohnya, kita mengukuh 2.9% dengan yen. 2.4% dengan bas Thai. Kita mengukuh 2.4% dengan sterling. Kita mengukuh 2% dengan rupiah. Kita mengukuh 1.8% dengan peso. Kita mengukuh 1.7% dengan Korean won. Kita mengukuh 1.6% dengan euro. Kita mengukuh 1.4% dengan Australian dollar. Kita mengukuh 0.2% dengan China. Yang kita lemah ni hanyalah dengan dolar Singapura dan dolar US saja. Yang lain naik semua ni dia tak cerita. Sebab itu yang cerdik pandai ni kalau nak cerita, cerita semualah. Jangan cerita yang walaupun nak dengar saja. Dan pasal ekonomi akhir sekali, orang cerita pasal tengok ni mata wang teruk, bursa teruk. Dia tak tengok ke sebenarnya daripada prestasi akhir Jun kepada akhir September 2023, pasaran bursa Kuala Lumpur adalah antara yang terbaik bila dibandingkan dengan pasaran-pasaran bursa dunia, seluruh dunia. Kita hanya nombor 2 di belakang Jakarta saja.
Jakarta meningkat 4.2%, Kuala Lumpur meningkat 3.4%. Mengalahkan semua bursa-bursa lain, termasuklah Vietnam 3% saja naik. Mumbai hanya naik 1.7%. London naik 1% saja. Singapura naik 0.4%. Bangkok, Manila, New York, Shanghai, Seoul, Tokyo, Nasdaq dan Hong Kong, semua ini menguncup, saudara-saudari. Sebab itu, saya nak maklumkan bahawa kita biasa menongkah arus. Kita biasa membawa perubahan dalam keadaan tidak didendang, dan insya-Allah seperti saya dah sebutkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, janganlah gundah gulana kerana kita pun ada kaji selidik kita sendiri. Kaji selidik kita itulah yang sebelum ini membimbing kita untuk membuat keputusan-keputusan di luar jangkauan rakyat seperti 3 penjuru dan sebagainya, dan kaji selidik kita menunjukkan ada peningkatan populariti Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan daripada Julai ke September, kemudian dia kekal di November begitu. Jadi tak ada masalah. Sebab itu Datuk Seri Anwar, saya harap kita terus fokus kepada perkara-perkara penting yang kita perlu buat untuk tahun 2024 ini. Kerana tahun 2024 is the year of action. And the year of action ini mestilah menumpukan kepada perubahan-perubahan utama kepada kehidupan setiap keluarga rakyat negara kita. Contoh yang paling baik ialah kos sara hidup. Kita telah berjaya menstabilkan harga, dia tak naik macam dulu. Saya harap tahun 2024 ini mengikut kesepaduan semua kementerian, kita tumpukan pula untuk meningkatkan pendapatan bulanan keluarga, baik dari segi menggunakan peluang untuk menstrukturkan subsidi untuk mewujudkan satu sistem bantuan dan juga perlindungan sosial yang menyeluruh kepada semua keluarga, dan juga untuk kita teruskan dengan reformasi pasaran kerja agar gaji itu naik dan pekerja-pekerja kita ditingkatkan kemahiran untuk mendapat gaji yang lebih baik. Last sekali. Itu semua reformasi dan perubahan yang kita buat dalam ruang litup kerajaan. Tapi sebagai sebuah parti reform, kita tak boleh berhenti di situ. Kita juga mestilah meneruskan reformasi dari segi peradaban kita, perlakuan kita, tata kelola kita sebagai sebuah parti politik. Sebab itu saya nak kempen sedikit. Saya pakai baju kira hari ini. Datuk Seri Anwar hadir ke Majlis Makan Malam Kira 2 hari lepas. Kira bukan untuk buat duit, saudara-saudari. Kira sebagai koperasi adalah satu cabaran kita untuk membawa satu reformasi baru dalam bidang politik di negara ini untuk membuktikan bahawa parti-parti politik boleh menjaga kebajikan anggotanya. Parti politik boleh mewujudkan peluang ekonomi di peringkat akar umbi tanpa kita menggunakan dan melanggar tata kelola wang rakyat, saudara-saudari. Koperasi adalah usaha kita untuk membawa pengupayaan ekonomi kepada akar umbi kita, dan insya-Allah menjelang Mac tahun ini Kira akan melancarkan 2 produk, satu kedai runcit dan satu lagi ialah pusat penjagaan kanak-kanak yang selepas itu kita akan luaskan di seluruh negara. Tapi untuk macam itu, kita perlukan modal dan kita perlukan penyertaan semua orang. Jadi, saya minta seberapa ramai untuk anggota biasa, saham minima RM100, yuran pendaftaran untuk pentadbiran RM10. Tapi yang duduk atas pentas ni janganlah RM100. Yang paling kurang sebelah kanan saya tu, paling kurang RM10,000. Yang ke atas-atas ni sahamnya, belilah banyak sedikit.
Dan untuk cabang dan juga anggota kita di bawah, kira akan memberikan RM10 wang pentadbiran, yuran pentadbiran itu sebagai ganjaran untuk mendapatkan anggota. Maksudnya kalau ada anggota kita seorang di bawah, dia bawa masuk 10 orang, RM100 yuran pendaftaran itu kepada anggota itu. Begitu juga kepada cabang, kalau cabang bawa masuk anggota, kalau cabang itu bawa masuk 20 orang, dia dapat 200, dia bawa masuk 200, dia dapat 2,000 dan sebagainya. InsyaAllah saudara-saudari, kita berharap supaya masa depan parti selepas ini akan beralih daripada gerakan massa membawa perubahan kepada gerakan massa berasaskan satu perusahaan sosial ataupun social enterprise yang tumpuan kita adalah untuk berterusan memberikan khidmat kepada rakyat, baik melalui wakil kita di dalam kerajaan, baik melalui wakil kita di dalam parti yang terus membantu rakyat di bawah melalui saluran koperasi. Jadi ini betul-betul akhir punya. Semua orang bagi pantun. Jadi saya walaupun saya trauma lepas kena pantun daripada pembahas PAS hari itu, tapi saya akan bagi pantun sempena 25 tahun parti kita tahun depan. Saya bagi pantun awal-awal. Pantun ini bermula sebab saya nak hebat sikit daripada Amir semua yang bagi pantun. Saya bagi pantun saya dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi saya mula dengan bahasa Inggeris dahulu. Ini pantun kepada parti kita yang sekarang ini nak masuk umur 25 tahun, yang tak pernah didendang, yang macam-macam kita kena. Jadi ini untuk parti dan sudah tentu semua anggota-anggota kita. You are still so young to travel so far. Old enough to know who you are. Wise enough to carry the scars without any blame. There's no one to blame. Maksudnya begini dalam bahasa Melayu saya terjemahkan. Untuk Parti Keadilan Rakyat. Walau muda jauh sudah berjalan. Matang umur kenali kawan dan lawan. Bijaksana menanggung derita dan beban. Janganlah salahkan orang, itulah namanya perjuangan. Saya doakan keadilan dan saudara-saudari akan terus segar-bugar berbakti kepada rakyat untuk 100 tahun yang akan datang. Sekian, sese, nandri, vanakam, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.